berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Assalamualaikum semua. Saya Datin Koni berjumpa khas di sini. Welcome to PM Channel. Hari ini Datin Koni nak kongsi-kongsi sikit pasal takziah pelakon sitcom popular meninggal dunia kerana najis ketamin. Bintang Friends Matthew Perry meninggal dunia akibat kesan akut ketamin digabungkan dengan faktor lain hingga menyebabkan pelakon itu tidak sedarkan diri dan lemas dalam tap mandi panasnya. Perry yang secara terbuka mengakui penyalahgunaan dadah dan alkohol selama berdekad ditemui oleh pembantunya dalam keadaan terapung secara terlentang dan tidak bermaya di jacuzzi rumahnya di Los Angeles. Laporan berdasar daripada pemeriksa perubatan daerah Los Angeles dikeluarkan selepas hampir 7 minggu kematian Perry 54. Ujian toksikologi menemui ketamin, ubat bius bertindak pendek dengan sifat khayal dalam badan Perry pada tahap tinggi dalam julat yang biasanya dikaitkan dengan anestesia am yang digunakan dalam penjagaan pembedahan yang dipantau, kata laporan itu. Punca kematian Matthew Perry ditentukan berpunca daripada kesan akut ketamin. Penyakit arteri koronari, kesan buprenorfin, ubat penagihan opioid dan lemas disenaraikan sebagai faktor penyumbang kematiannya yang dianggap sebagai kemalangan. Kepekatan ketamin dalam badan Perry merangsang degupan jantungnya secara berlebihan dan menyesakkan pernafasannya, berkemungkinan menyebabkan dia tidak sedarkan diri sebelum wajahnya tergelincir di bawah air di dalam tap mandi panas, kata laporan itu. Menurut laporan itu lagi, kaedah pengambilan secara tepat dalam kes Perry tidak diketahui, malah tiada kesan jarum baru ditemui pada badannya. Dirujuk sebagai halusinogen anestetik disosiatif kerana ia menghilangkan rasa sakit, kebimbangan. Ketamin boleh disuntik, dicampur dengan cecair, dihidu sebagai serbuk atau dihisap menurut pentadbiran penguatkuasaan dadah Amerika Syarikat. Penemuan bedah siasat mencadangkan Perry mungkin menambah sendiri penggunaan ketamin dengan rawatan perubatan yang diambilnya. Menurut temu bual saksi yang dipetik daripada dalam laporan itu, Perry menjalani terapi infusi ketamin untuk kemurungan dan kebimbangan melampau. Perry sudah bebas daripada pengambilan dadah selama 19 bulan sebelum kematiannya. Penyiasat mendapati tiada alkohol, dadah terlarang atau peralatan dadah di tempat kejadian kematiannya. Pelbagai produk vape nikotin ditemui di ruang tamu Perry, termasuk suntikan ubat anti-diabetes, terzipatide dan lollipop nikotin berada di dalam peti sejuk. Pelakon itu dikatakan berhenti merokok 2 minggu lebih awal dan perlu mengambil tamoxifen, pengawal seli hormon yang biasanya diambil untuk pencegahan kanser payudara, untuk penurunan berat badan dan sedang menerima suntikan testosteron. Paras bukan toksik beberapa ubat preskripsi dikesan dalam badan Perry, tetapi tiada kesan alkohol, kokain, heroin atau narkotik haram lain ditemui, kata laporan itu. Perry sempat bermain pickleball beberapa jam sebelum kematiannya dan seorang saksi yang mengenali pelakon itu memberitahu penyiasat dia nampaknya berada dalam semangat yang baik apabila dia kali terakhir bercakap dengannya beberapa hari sebelum itu. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak boleh nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.